Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kerana menonton video pada hari ini. Dan hari ini, dalam segmen Q&A, saya berkeseorangan. Sahabat, memandangkan kita di dalam fasa Ramadan. Jadi biasanya saya akan rekod segmen Q&A ni pada setengah malam. Dan kita fahamlah, Ramadan ni tarawih malam. Jadi selepas tarawih, saya pun panel kita untuk berkejar ke segmen Q&A. Saya ni rasa macam tak best lah sebab jadi bagus juga ni sebab ada beberapa follower rakan FPL ada yang mengatakan dalam segmen Q&A mereka juga nak pandangan saya serba sedikit. Jadi untuk follower tersebut impian sahabat ditunaikan Allah SWT. Jadi pada Ramadan ni mungkin saya akan buat secara solo lah untuk menjawab soalan-soalan rakan FPL, follow rakan FPL yang dihantarkan kepada saya melalui WhatsApp maupun FB ya. Dan saya haraplah di luar sana anggaplah sebagai perkongsian pandangan. Saya bukan yang mengajar, saya pandai sangat, ranking pun kaya 100k lagi, tak dapat 100k lagi. Jadi sahabat anggaplah sebagai pencetus segmen Q&A ni, sebagai pencetus idea sahabat. Sebagai contoh, ada dilema dua set, saya memberi jawapan aset A, sahabat pula kata rasa aset B juga. Yang itu tujuan saya sebenar untuk segmen Q&A ni, mencetuskan idea sahabat-sahabat supaya sahabat-sahabat dapat membuat keputusan yang lebih jitu dan tepat. Jadi sahabat-sahabat, tanpa berlengah lagi, kita pergi kepada soalan yang pertama. Soalan yang pertama, Isak nak bench ke mainkan? Isak nak bench ke mainkan? Baik sahabat, saya ada grup WhatsApp rakan FPL. Dalam tu ada beberapa informal memberi maklumat yang selalunya sahih, yang saya pun percaya. Dan ada beberapa mereka saya jadikan admin dan mereka dah hantar satu gambar mungkin dari X, sumber tu dari X yang menunjukkan Isak telah pun berjalan training bersama pasukan pagi tadi. Tak silap saya, pagi tadi dah dapat info tersebut dalam WhatsApp dan nampak sahih. Cuma persoalannya yang kita risaukan di tahun ni, dia main tipu boleh tahan zarat memandangkan Eddie Howe pasti akan mengharungi final Piala Carabao Cup tanpa Anthony Gordon. Jadi saya risau dan fikir dah Gordon tak ada, kalau Isak injet lawan West Ham, dia boleh kedua-duaan lagi yang tak boleh attacker. Jadi jika sahabat-sahabat kurang pasti sama ada Isak akan menjadi kesebelasan utama atau tidak, saya cadang sediakan pemain bench yang pertama yang kualiti. Tapi dari segi pandangan saya, kalau sahabat ada Isak, mainkan sahabat, jadikan pemain utama sahabat. Baik, itu jawapan saya untuk soalan yang pertama. Soalan seterusnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bila sesuai free hit? Baik, jawapan klise content creator selalu ialah independent, bergantung kepada pasukan. Tapi dalam situasi sekarang, saya bagi sahabat contoh lah. Sebagai contoh, game week ke-28 ni sahabat ada 3 aset Newcastle dan 3 lagi aset Palace sebagai contoh. Dan kita semua maklum, double game week 32 dah confirm akan melibatkan pasukan Newcastle dan juga pasukan Palace. Jadi pada game week ke-30 ramai wildcard bawa masuk aset Crystal Palace dan Newcastle. Dan sahabat pula game week ke-29 nanti blank, Newcastle dan Palace nak main. Sahabat pula macam nak jual, nak beli balik. Dalam situasi itu, dalam FPL saya rasa tak sesuai sebab dia memerlukan pengorbanan transfer sahabat. Jadi dalam situasi ini sahabat perlukan free hit pada game week ke-29, yang mana sahabat boleh burung
main daripada City yang mana bakal menentang Brighton. Burung juga main dari Wolves menentang Watford, dan juga mungkin pemain sensasi United Bruno Fernandes diambil bawa masuk pada game tersebut sebagai salah satu pasukan free hit sahabat. Dan pada game week 30 sahabat dapat aset Ellis dan juga Newcastle sahabat. Maafkan saya. Jadi dalam situasi ni game week ke-29 ialah sesuai free hit. Ini saya bagi contoh sahabat, bergantung pada tim sahabat. Jadi kalau game week ke-28 sahabat masih kurang aset Ellis dan Newcastle, jadi bagi saya tak sesuai mainkan free hit pada game week ke-29. Jadi adakah sesuai main free hit ni? Saya rasa jawapan saya lah independent. Dan secara umum content creator dan pengkaji FPL mengatakan dari kajian terbaru mereka, free hit yang paling sesuai game musim ni dimainkan pada double game 33. Itu yang saya dapat. Jadi saya kongsikan kepada sahabat-sahabat. Soalan seterusnya, sobat, bagi cadangan pengganti Cunha, masalah yang sama saya hadapi. Saya lagi turut lambat, saya ada Mateta sekali package. Jadi pengganti Cunha jika sahabat main ataupun tidak free hit pada game week ke-29, cadangan saya yang paling selamat dan terjamin minit permainan ialah Chris Wood sahabat. Chris Wood. Jadi game week ni dia bertemu City di lawan sendiri. Game week ke-29 waktu blank tentang Ipswich away, dan naik nanti selepas ID dia bertemu dengan Allahu Rabbi Manchester United di laman sendiri. Jawapan saya ialah Chris Wood, dan andai kata sahabat ada Chris Wood, itu yang agak tricky. Kalau sahabat dah ada Chris Wood, saya nak cadang Stan Larson, tapi saya tak tahu adakah dengan ketiadaan Cunha akan memberi impak negatif kepada barisan serangan Wolves. Jadi saya mengambil langkah selamat. Saya cadangkan nama Yohani Wissa untuk yang tidak bermain free hit ke-29. Kalau sahabat main free hit ke-29, saya cadang cuba kepada Ibi Nketiah, yang mana dijangka akan menggantikan tempat Mateta game week ni. Jadi itu jawapan saya untuk soalan ini. Soalan seterusnya, salam bang, dulu tak nak beli Nketiah game week ni, lepas tu jual balik game week depan. Baru cakap sampai. Cuma yang ni pandangan saya, Nketiah kalau sahabat ada perpindahan mewah, sebagai contoh sahabat ada 3 free transfer, boleh lah sahabat cuba beli Nketiah game week ni. Sahabat ada 3 free transfer, beli Nketiah, tinggal 2 free transfer, nanti lain game week ke-29 dapat beli 3 free transfer. Jadi sahabat beli balik penyerang yang ada jadual kawanan pada rank game week ke-29. Itu pandangan saya. Jika sahabat ada free transfer yang mewah, saya cadang 3 ke atas, 3, 4 dan 5. Kalau sahabat hanya ada 1 free transfer saja, saya cadang jarang sahabat. Lebih baik bawa masuk Wood, Wissa, ataupun ada kompetitor yang memberi cadangan Evan Nilsson sahabat. Evan Nilsson dijangka akan menggantikan tempat Dangus. Jadi kesahihannya saya tak berani nak jamin, tapi itu cadangan mereka, Evan Nilsson. Sebab dalam FA Cup yang lepas nampak syak pandangan mereka, dan kembali cerdas. Itu jawapan saya. Soalan seterusnya,
Sulaiman ni, ya, beli Haaland okey tak? Beli Haaland ni kembali ke dalam mulut FPL kita. Erling Haaland kalau sahabat boleh tunggu game week hadapan, lebih baik sahabat, lebih baik. Betul, saya rasa ramai sekarang masalah dengan Mateta dan Cunha. Mungkin dia tengok, Haaland main dalam blank game week 29, dia nak beli awal. Boleh beli game week ni sebab Haaland antara aset FPL yang penuh kriteria dia pengambil penalti, main 90 minit, bermain dengan pasukan, rekod start attacking yang agak baik, jadi sesuai menjadi aset. Cuma bila sahabat masuk game week ni, saya harap rendahkan sikit expectation lah, sebab Haaland berhadapan dengan antara pasukan top 3 tahanan terbaik liga, Nottingham Forest, main pula away sahabat. Jadi sahabat-sahabat tahu rekod away Haaland tak terlalu baik. Jadi itu pandangan saya. Kalau dapat silakan, sebab kalau nak beli long term, sahabat rendahkan sikit expectation, sebab bertemu Forest di laman lawan. Soalan seterusnya, João Pedro boleh beli ke? Sudah, João Pedro saya dah ada sahabat. Kisahnya saya nak cerita, kongsi sikit dengan sahabat. Saya dah ada João Pedro, saya jual masa dia dapat 12 poin. Sahabat bayang, kalau jual masa dia dapat 12 poin, saya beli punya apa nak sebenarnya. Jadi antara pemain troll musim ni yang pasukan saya lah, troll pasukan saya punya dan juga João Pedro. Dua pemain ni dia beli jadi sahabat-sahabat kalau dapat tahu di mana saya beli bagus lah. Sebab sebelum saya beli, sahabat dapat elakkan, tapi rezeki saya dia lepas lah. Apa tu, Allah bagi Pedro ni rezeki Allah. Jadi pula menyerang punya dengan João Pedro ni tak baik. Jadi untuk menjawab soalan sahabat ni, beli João Pedro tak, dia pun antara pertahanan termurah dan mengambil tugasan penalti pasukan Brighton ni sahabat. Dia sekarang dah tak main penuh sebab Hazlo dah mula sedar posisi nombor 10 tu lebih baik diberikan kepada Jorginho Rutter. Jadi lebih dynamic lah dia, attack gerak tactical serangan Brighton tu lebih baik dengan Jorginho Rutter di posisi nombor 10. Jadi saya nampak Welbeck dan João Pedro ni kerap dirotasi, kecuali untuk tight game sebab bila tight game saya nampak João Pedro dikekalkan dan pemain lain ditukarkan untuk bawa masuk Welbeck. Tapi kalau dah leading, saya nampak João Pedro antara korban yang akan dikeluarkan oleh Hazard. Jadi untuk menjawab, mungkin ada experience yang bias, terserah kepada sahabat. Jawapan saya elakkan membeli João Pedro. Itu jawapan saya. Baik, soalan seterusnya, Evan Nilsson nak okey ke? Evan Nilsson, saya cakap tadi, Evan Nilsson antara cadangan pakar FPL dan pengkaji FPL, content creator juga. Sedangkan Evan Nilsson mungkin akan mendapat kembali status kesebelasan utama beliau dan menggantikan semula Django. Cuma bila akan bermula tu tak pasti dapat, adakah ini terus akan jadi kesebelasan utama ataupun tidak. Kalau sahabat dah memang kekurangan pemain pada game week ke-29, game week blank tu sahabat dah memang kurang, sahabat nak terbaikkan si Evan Nilsson ni cadang saya dengan sahabat. Kalau dia main sebagai sub, dia masuk skor lagi. Kalau dia tak skor, sahabat dalam kurang pemain, dapat pula 1 poin tegak je. Jadi cadang saya dapatkan penyerang yang terjamin minit permainan. Di jawapan akhir saya elakkan Evan Nilsson. Soalan seterusnya,
jual Omar, okey tak bos, aku dah geram. Baik sahabat, bukan sahabat saya geram, saya pun dah geram. Saya siap captain ni, game week lepas siap captain sahabat. Captain boleh XG dia, rekod XG dia, saya baca kan pada sahabat, lebih baik daripada Muhammad Salah. Saya baca Muhammad Salah dalam game bertemu Newcastle, XGI penglibatan gol 0.47 sahaja, 0.47 sahaja. Abang nak tahu Kurma berapa? Kurma mencatatkan XGI 1.40, lebih tinggi daripada Salah, tapi blank sahabat. Itulah FPL sahabat. Sepatutnya dia patut membawakan satu return itu dari segi stats. Dia patut membawakan satu return sekurang-kurangnya 1.40 tinggi sahabat. Tapi Salah mana tak geram, bukan sahabat saja, saya pun geram. Jadi cadang saya tentang Leicester home sahabat, main home pula, silap-silap menjadi wakil calon kapten lah. Di cadang saya jangan jual, geram macam mana pun sabar, tak sabar sangat di depan sahabat, di depan bojuan ke-29 menentang Arsenal. Masa tu ramai saya baca content creator, saya tengok video content creator ramai yang berancang menjual Palmer, beli midfield, rancang harga mahal, lepas bawa masuk Haaland untuk dijadikan captain. Jadi itu pandangan mereka, dan kalau pandangan saya, kata akhir saya simpan, jangan jual dulu, walau dulu macam mana pun kekal bersabar. Soalan seterusnya, Wisa ke Nketiah? Wisa ke Nketiah? Kalau game ini sahaja sahabat, saya cadang Nketiah lah, Mino Baloi. Pan untuk Nketiah bermain di laman sendiri dan menentang pula pasukan yang sedang bergelut di zon pinggiran. Jadi jawapan saya, kalau sahabat nak pan satu gol, ialah Nketiah. Tapi untuk nonton sahabat masuk bisa. Tapi untuk soalan ni, saya rasa sahabat ni nak tahu untuk game week ni saja, jadi kata putus saya. Akhir kata awal saya lah, ini Nketiah sahabat. Dia pilihan saya untuk game week ini. Soalan seterusnya, bro, aku ada satu free transfer je, kadang 3 penyerang yang main ini dan main depan. Ini mesti kes Mateta, tak Mateta, kes Kunyang. Sama macam saya sahabat. Jadi pertama, 3 penyerang, 3 penyerang. Yang pertama, Chris Wood sahabat. Kalau sahabat belum beli Chris Wood, dapatkan Chris Wood. Yang kedua, game week ni memang hadapan pun saya nak katakan Wisa ni sahabat, tapi itulah, game week ni sedap, kawan gila pun. Game week depan buat kawan Allahu Rabbi Momos weh, naik je cuti, naik je IB, naik IB, mereka akan menentang Newcastle pula sahabat. Newcastle weh, jadi risaukan ranking kedua saya. Yang pertama pun, kedua saya boleh katakan Erling Haaland, yang kedua Haaland. Tapi itulah, bila nak bawa masuk Haaland, sahabat perlu besar-besaran tim temat, utama kan nak jual Palmer dulu kan, takkan salah menentang Palmer. Jadi mungkin saya boleh katakan Omar Marmoush, yang kedua Omar Marmoush, dan yang ketiga dan beratnya Strand Larsen.
Jawapan saya, 3 penyerang yang main minggu ni dan minggu depan. Pertama Chris Wood, kedua Omar Marmush, dan yang ketiga ialah Stan Larsen. Kenapa Stan Larsen letak yang ketiga walaupun jadual pelakon Blues sebenarnya lebih menarik berbanding dengan City, sebab saya tak tahu lagi Cunha tak ada macam mana corak serangan Wolf. Adakah ini akan memberi kesan negatif ataupun mereka akan kekalkan dynamic serangan mereka. Jadi itu sebab Trent Larsen saya letakkan yang ketiga. Baik, itu jawapan saya. Pandangan saya, sahabat, tak setuju tak apa, tiada masalah. Soalan seterusnya, Tuan, Nori ke Kekes? Nori ke Kekes? Ni mesti Chris Hall ni, confirm ni mesti pasti cari pengganti Chris Hall. Baik sahabat, kalau fikir jauh sedikit yang masih dalam saingan SK ialah Bournemouth. Maafkan saya, Bournemouth masih lagi dalam saingan Piala FA, jadi ada kemungkinan Bournemouth boleh dapat WB. Ini kalau sahabat fikir agak jauh, mungkin akan datang dia akan dapat WB Bournemouth. Jadi beli cash sahabat. Dan pandangan saya juga sama juga, walaupun long term ke short term ke, saya lebih yakin pertahanan Bournemouth berbanding Jadi jawapan saya Milos Kerkez ialah pilihan saya. Lagi satu kan sahabat ni, kalau sahabat ingat tentang Ainouri ni, tak silap saya 27 ke 8 kita semua dah rancang okay, jadual pangan Wolf dah sedap. Kalau sahabat ingat musim ni, awal musim, memang kalau ingat lihat dia, kita semua dah standby Ainouri. Bila bawa masuk, dia bagi point macam digit binary sebab 1, 2, 0, 1, 2, 2, 1. Tak ke sakit hati. Jadi disebabkan mungkin jawapan saya ni ada bias sikit tentang history tersebut, walaupun mungkin start pertahanan Wolf tak macam dulu. Jadi jawapan saya masih kekal dengan Kekes sahabat. Kekes kerana Kekes juga dia penggalas tugasan bola mati sebelah kanan ni. Sebelah kanan, tak silap saya. Sebelah kanan. Corner, saya tak pasti. Tapi corner sebelah kanan, memang Kekes yang ambil. Dan Ainouri berkongsi dengan Cunha, tapi kebanyakannya Cunha lah ambil free. Di Cunha dah tak ada, saya jangkakan tempat Cunha tu akan digantikan dengan Sarabia. Jadi Sarabia ni dia kuasa sikit lah. Semua yang ambil free, penalti pun jadi. Mungkin itu rujaan lah dapatkan Ainouri ni ambil sikit. Baik, itu jawapan saya. Ada dia, okey. Ada sahabat, itu soalan yang terakhir daripada follower rakan FPL. Saya harap jawapan yang saya berikan ni dapat serba sedikit membantu sahabat-sahabat. Sahabat tak setuju, tak apa, tapi dapat mencetuskan idea untuk sahabat membuat keputusan bagi menghadapi ini ke-28. Itu saja. Ingat, saya bukan Sifu. Saya hanya berkongsi info. Assalamualaikum.